Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, hari ni kita nak belajar tajuk rukhsah anugerah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-17, pendidikan Islam tingkatan 2. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan rukhsah? Okey, kita tengok ya. Okey. Rukhsah pada bahasa ialah mudah dan ringan. Kemudahan dan keringanan. Pada istilah ialah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey, rukhsah ni keringanan ataupun kemudahan yang disyariatkan oleh Allah, yang Allah bagi kat kita kerana keuzuran tertentu. Oleh sebab ada keuzuran, ada sebab-sebab yang tertentu yang membolehkan kita ni melakukan ibadat dari jenis yang lain, luar dari kebiasaan yang biasa. Okey, yang mana kita tengok dalam kita buat ibadat ni, ada kadang-kala bila terjadinya keuzuran tu, kadang-kadang orang tu tak boleh nak ambil wuduk. Apa pengganti daripada wuduk? Kemudian ada orang yang jenis macam saya baru-baru ni, bila aksiden, pergerakan kita terbatas. Solat tak boleh macam biasa. Nak berjalan pun susah, nak tunduk pun susah. Okey, itu adalah rukhsah. Tu orang panggil rukhsah. Macam mana cara nak buat ibadat? Sebab apa? Kalau kita tahu solat tu macam-macam mana keadaan pun kita kena solat. Walaupun orang tu otak dia masih waras, dia boleh berfikir, dia ingat waktu solat, tapi badan dia tak mampu nak buat apa-apa dah. Sehingga kan rukhsah ataupun keringanan yang Allah bagi, solat mesti ataupun wajib dilakukan walaupun dalam keadaan mata je berkelip. Boleh guna isyarat mata pun kena solat. Okey, contoh rukhsah ialah solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solat seperti biasa. Apabila sakitnya sembuh, maka hukum asal solat kekal seperti biasa. Okey. Contoh dia adalah solat ketika sakit, yang mana kita macam tadilah, kita tak boleh nak solat macam biasa, nak cukupkan rukun-rukun solat tu tak boleh. Maksudnya macam contoh, kita sakit dengan tak boleh nak qiyam, tak boleh nak berdiri. Okey, masa tu macam mana kita nak solat? Ataupun kita nak solat tak boleh rukuk ataupun tak boleh sujud, macam mana kita nak solat? Itu rukhsah. Tapi bila dah sembuh ataupun berasal sembuh, kita kena buat sikit-sikit, kita kena penuhi rukun solat tu sedikit demi sedikit. Kalau kata mula-mula masa awal-awal sakit awak tak boleh nak berdiri, kemudian bila dah lama, seminggu, 2 minggu, awak dah larat nak berdiri, boleh berdiri, kena berdiri dulu. Lepas tu kalau nak sujud masih tak boleh, boleh duduk atas kerusi, macam itulah. Okey, kemudian kalau kita dah bila kita dah sembuh, maka rukun solat tadi tu kena kembali seperti biasa. Kena buat solat tu macam biasa. Tak boleh dah lah nak solat atas kerusi lagi dah bila dah sembuh.
Sebab tu dia kata hukum asal solat kekal seperti biasa, kembali seperti yang asal. Okey, hikmah rukhsah dalam Islam, hikmah rukhsah dalam ibadat ialah yang pertama, umat Islam akan dapat yang pertamanya melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Walaupun kita berada dalam keadaan sulit, berada dalam keadaan uzur, kita masih boleh melaksanakan tanggungjawab agama. Contoh yang paling senang solat lah. Walau apa keadaan pun kena laksanakan solat. Yang kedua, melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Kalau solat tadi kita mampu untuk solat duduk, kita solat duduk. Kalau mampu untuk solat baring, kita solat baring. Mampu untuk kelipkan mata, kita kena kelipkan mata untuk solat. Yang ketiga, merasai kasih sayang Allah SWT dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Kita tahu, kita boleh rasa kasih sayang Allah. Bukan kata kalau sakit terus tak boleh solat, terus tinggalkan apa suruhan agama, kita terus tinggalkan apa yang Allah suruh. Dia bukan macam tu. Tapi kita nak rasa kasih sayang Allah tu, dan kita tahu bahawasanya Islam ni agama yang mudah, kita masih boleh melakukan ibadat walaupun dalam keadaan yang uzur. Okay, yang keempat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak, qasar dan solat ketika musafir. Okey, kita boleh belajar bagaimana kaedah untuk kita dalam satu perjalanan yang jauh, Allah bagi keringanan kat kita, boleh solat jamak. Maksudnya himpunkan dua solat dalam satu waktu. Ataupun yang kedua, solat qasar. Kita pendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika musafir, ketika kita berada dalam satu perjalanan yang jauh. Ada yang kata melebihi 80 km, ada yang kata melebihi 83 km, 90 km, macam-macam lah pendapat tentang musafir ni. Tapi satu perjalanan yang jauh kita boleh melakukan solat secara jamak dan qasar. Okey. Kemudian kita pergi kepada rukhsah yang pertama, iaitu nak menyapu balutan. Menyapu balutan ni, kita ada kecederaan dekat tangan contohnya. Tangan hingga siku ni adalah panggil anggota wuduk. So bila kita ada kecederaan dekat tangan hingga siku, macam mana kita nak mengambil wuduk? Okey. Maksud menyapu balutan, menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Okey. Kita nak sapu balutan, kita sapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Kan kita ambil wuduk, kita kena sapu semua ni, tangan hingga siku, tapi tiba-tiba kita ada kecederaan kat sini. So macam mana kita nak buat? Dia ada cara dia. Lepas ni kita tengok satu persatu. Okey, hukum menyapu balutan. Wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Wajib. Okey, dalil menyapu balutan. Menyapu balutan dibenarkan oleh syarak bagi menjaga maslahah diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Kemudian dia bersetubuh, lalu dia mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkan dia meninggal dunia. Apabila Rasulullah dengar kejadian tadi tu, dia ada seorang sahabat, dia luka di kepala, dia cedera di kepala, kemudian dia bersetubuh, faham kan? Dia melakukan hubungan dengan isteri dia, kemudian dia mandi wajib. Bila dia mandi wajib tu, selepas dia mandi wajib, dia meninggal dunia. Meninggal dia. Kemudian
Bila Rasulullah dengar benda ni, Rasulullah cakap, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqah summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'iri jasadihi. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan perca kain, kemudian dia menyapu air ke atas balutan dan dia mandi keseluruhan badannya, mandi wajib. Okey, bila Rasulullah bila Rasulullah dengar berita tadi tu, ada sampaikan dekat Rasulullah, kata si fulan ni, sahabat ni, dia cedera kat kepala, tapi dia bersetubuh dengan isteri dia, kemudian bila bersetubuh kena mandi wajib lah, berhadas besar. Bila lepas dia mandi wajib tu, dia meninggal dunia, mati dia. Bila Rasulullah dengar, Rasulullah kata cukuplah, sebenarnya dia hanya perlu bertayamum dan balut luka dengan perca kain, kemudian dia sapu dengan air, dia kena tayamum dan dia balut luka dia kat kepala, dia balut keseluruhan kepala dia tu. Okey, kemudian dia kena ambil air, dia sapu je air tu, letak atas tangan, sapu atas pembalut tu. Okey, dah habis sapu dekat kepala, maka bahagian dia mandilah tempat yang dia tak luka tu, dia kena basuh dengan air dan mandi keseluruhan badan dia tu. Sebab yang cedera cuma kepala, kan, badan dia tak cedera. So yang lain boleh kena air, kepala je. Sebab ada kadang-kadang luka ni dia tak boleh nak kena air, lagi mudarat. Macam yang kita bincang dalam bab tayamum, ada orang yang luka dia tu kalau kena air lagi ada kuman merebak ke mungkin, ataupun luka orang yang terbakar, dia terlibat dalam kebakaran, kena, kalau luka dia terlalu teruk, bila dia kena air, lecuran tu, kulit dia yang melecur tu akan mungkin panggil terpecah, dia akan lagi mudarat lah. Okey, kemudian kita tengok, okey, kemudian kita tengok anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Bila sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air ni, apa dia perlu buat? Dia perlu berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Dia sapu je, ada luka dia sapu je. Maksudnya dia tak tuanglah dia tak, air yang kena di bahagian luka tu tak terlalu banyak. Just dia sapu je. Okey, kemudian jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Kalau kata dia dekat tengah-tengah lengan ni, awak basuh kat sini, kemudian sini luka, okey, basuh kat sini. Kat sini jangan bagi kena air, kalau dia tak boleh luka kena air. Okey, kemudian tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Tak perlu diqada lah. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok situasi yang kedua adalah sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Okey, apa sebahagian besar anggota wuduk? Okay, kalau tangan, maksudnya kalau tangan, keseluruhan tangan kita ni tak boleh kena air. Okay, macam mana kita nak buat? Jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala, kaki atau muka tidak boleh terkena air, pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Okay, banyak anggota wuduk dia yang tak boleh terkena air, maka dia boleh bertayamum sahaja, kemudian dia solat. Dan solat tersebut, solat dalam keadaan bertayamum tu tidak perlu diqada selepas dia sembuh. Okey, kemudian kita tengok situasi yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Kemudian yang pertama, bila seluruh anggota wuduk tak boleh terkena air,
Cara yang pertama dia kena buat adalah bertayamum. Yang kedua, jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Dan solat tersebut tidak perlu diqada selepas sembuh. Okey. Dia ni ada kecederaan yang teruk. Kata macam tadilah, dia masih waras walaupun dia terlibat dalam kebakaran dan dia punya kecederaan tu habis satu badan. Muka tak boleh basuh, anggota-anggota wuduk dia tu semua tak boleh. Okey. Bila macam tu, lepas tu datang doktor pula. Doktor cakap pesakit ni, dia contohlah pesakit tu dia minta nak solat, ataupun dia kata dia nak solat, nak berwuduk tak boleh dah, tak boleh kena air. Tak apalah, dia kata mungkin dia boleh bertayamum. Tapi doktor cakap tayamum pun tak boleh, sebab mungkin ada kesan sampingan. Sebab tayamum ni dengan debu kan, mungkin ada kesan sampingan, tak boleh terkena air juga. Maka pada masa tu dia boleh solat macam tu je, tanpa berwuduk ataupun bertayamum. Dia solat je. Okay. Terus solat. Dan solat dia ni tak perlu diqada selepas dia sembuh. Sampai ke tahap tu Allah punya keringanan, Allah punya rukhsah kepada kita. Dan dia masa inilah kita belajar berkaitan dengan situasi-situasi yang mana boleh kena air sikit, yang mana tak boleh kena air langsung, yang mana kena tayamum, yang mana tak perlu berwuduk dan tayamum. Okey, awak kena pandai bezalah. Okey. Kemudian kita tengok anggota wuduk. Okey, anggota wuduk yang berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, ni situasi anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Macam tadilah kita balut tangan kan. Okey, kemudian kita berwuduk seperti biasa. Apabila sampai di anggota wuduk yang berbalut, sapu air di atas balutan. Okey, kalau katalah contoh ada pembalut. Okey, ni pembalut kan, sampai sini. Awak pun basuh sini, sampai dekat ni sapu saja air ke atas dia. Air yang ada kat tangan kita ni sapu je. Okey, kemudian kenakan air dekat sampai ke siku. Okey, kemudian jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Atas balutan pun tak boleh kena air. Takut dia tak boleh kena sikit pun, kalau meresap air jadi mudarat dia punya kecederaan tu. Okey, tak perlu dah kita nak sapu. Atas balutan pun tak payah sapu. Okey, kemudian yang keempat, tunaikan solat, dan solat tidak perlu diqada selepas dia sembuh. Okey, dia boleh solat macam biasa walaupun wuduk dia tadi tak sempurna lah, sebab ada tempat yang tak kena air kan, tapi dia boleh solat disebabkan oleh mudarat ataupun sakit yang dia alami tu. Okey, kemudian seterusnya, okey, ni contoh balutan Okey, contoh balutan. Ada orang balut dekat mana? Balut dekat kaki, balut dekat muka. Mana tadi? Okey, balut dekat tangan. Okey, kemudian kita tengok unit 2. Okey, rukhsah yang kedua adalah solat jamak dan qasar. Ni berlaku apabila kita nak buat satu perjalanan yang jauh. Allah datangkan solat jamak dan qasar. Jamak maksudnya himpun, qasar adalah pendek. Okey, kita tengok. Maksud solat jamak, menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Okey. Solat jamak ni dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu satunya jamak takdim dan yang kedua jamak takhir.
kat sini dia ada bahagian dan syarat-syarat solat jamak. Okey. Solat jamak takdim ni menunaikan kedua-dua solat fardu dalam fardu solat yang pertama. Okey, solat yang boleh dijamak, yang boleh dihimpun adalah antara Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Awak tak boleh jamak Asar dengan Maghrib ataupun Maghrib dengan Asar, tak boleh lah. So dia kena himpunkan solat jamak. Solat jamak ni solat himpunkan solat Zuhur dan solat Asar, kemudian solat Maghrib dan solat Isyak. Dalam bab jamak takdim ni adalah kita tunaikan dua solat fardu tadi. Kalau kata contoh Zuhur dengan Asar, kita buat kedua-dua solat ni dalam solat yang pertama, dalam waktu yang pertama. Maksudnya kita solat Asar dalam waktu Zuhur ataupun solat Isyak dalam waktu Maghrib. Okey, syarat solat jamak takdim ni melaksanakan solat mengikut turutan. Niat jamak dalam solat pertama tempohnya dari takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam yang pertama. Okey, kalau awak nak solat jamak takdim ni, awak kena solat mengikut turutan. Maksudnya jamak takdim ni dua waktu solat disembahyangkan dalam solat yang pertama. Okey, kita nak solat Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar. Masa tu kita kena solat mengikut turutan ni, kena solat Zuhur dululah. Dalam kita solat Zuhur tu, kita kena niat yang kita nak jamakkan ataupun kita nak himpunkan solat Asar nanti ke dalam waktu Zuhur. Okey, tempoh nak niat tu, tengah-tengah kita solat tu kita niat. Daripada mula takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam yang pertama solat Zuhur tu, kita dah kena niat dalam tu. Okey. Niat tu maksudnya lintasan hati. Bukannya bercakap bukan cakap niat ni. Allahu Akbar, lepas ni aku nak solat Asar sekali ni dalam waktu Zuhur ni. Bukan macam tu. Dia lintasan hati datang. Okay, nak himpunkan solat yang Asar nanti ke dalam waktu ni. Okey. Bersegera melaksanakan solat kedua selepas salam solat yang pertama. Tidak boleh diselangi ibadat lain seperti zikir ataupun solat sunat. Okey, dalam bab solat jamak ni kita kena, bila habis je solat Zuhur, kita kena terus solat Asar. Tak payah nak zikir, tak apalah, solat sunat lah dulu, solat ba'diyah Zuhur contohnya. Awak pergi solat sunat dulu, barulah sambung solat jamak Asar tadi tu. Kan nak solat Asar dalam waktu Zuhur kan? Tak perlu. Terus habis je solat Zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun solat Asar pula. Okey, kemudian berkekalan musafir hingga selesai salam kedua solat. Maksudnya ada tempoh jarak masa, kita tahu kita tu masih lagi dalam perjalanan untuk bermusafir, tak sampai lagi ke destinasi. Okey, kemudian solat jamak takhir. Okey, solat jamak takhir ni adalah menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang kedua. Tadi kita solat Asar dalam waktu Zuhur, ni kita nak solat Zuhur dalam waktu Asar. Okey, apa kena buat? Yang pertama, niat jamak dalam waktu yang pertama. Okey, kita contohlah naik kereta, on the way tu dah masuk dah waktu Zuhur. Tapi masa tu awak kata tak apalah, nanti nak solat Zuhur ni dalam waktu Asar. Okey, kena niat kita nak solat Zuhur dalam waktu Asar nanti. Okey, masih bermusafir sehingga selesai solat yang ditunaikan. Dan kita tahu, kalau kata kita tahu kita akan sampai ke destinasi tu pukul 3.30, masa tu tak boleh nak jamak lah. Tapi kita macam yang biasa kita pergi solat ni, tempoh masanya kalau kita bertolak pagi akan sampai malam. Okey, masa tu kita boleh buat jamak lah.
Kedua-dua solat ni masih kita dalam keadaan bermusafir. Okey, solat jamak. Okey, solat jamak boleh diringkaskan seperti berikut. Yang pertama, jamak takdim Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur, Maghrib dan Isyak dalam waktu Maghrib. Jamak takhir pula Zuhur dan Asar dalam waktu Asar, Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak. Okey, boleh lah, jangan bertukar pula. Jangan kata, Ustaz, subuh macam mana? Subuh tak boleh nak jamak. Solat subuh tak perlu dijamak. Jangan pula awak nak bermusafir, sahaja aku jamakkan subuh kepada Zuhur, Zuhur kepada Asar, Asar kepada Maghrib, Maghrib kepada Isyak. Jamak semua, tak boleh. Dalam satu waktu solat perlu 2 solat dalam satu waktu sahaja. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Okey. Okey, kemudian kita tengok solat qasar. Qasar ni apa pula? Maksud qasar ni adalah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Kita pendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Solat fardu yang ada 4 rakaat sahaja yang boleh dipendekkan. Kalau kata maghrib, maghrib tak boleh lah, sebab dia 3 rakaat je. Nak jadi berapa? Jadi 1,5. Tak boleh. Subuh lagi lah. Kalau pendekkan subuh pun tak boleh, sebab subuh dah 2 rakaat. Takkan dia nak jadi 1 rakaat ataupun setengah rakaat, kan? Okey, kemudian syarat dia. Okey, ni syarat nak solat qasar ni, nak pendekkan solat yang 4 rakaat tadi. Yang pertama, dilakukan ketika sedang bermusafir. Yang kedua, telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal ni maksudnya, kalau awak duduk kat Semenyih, awak dah keluar pergi ke Bangi contohnya, itu dah boleh mula solat qasar, boleh pendekkan. Maksudnya kalau baru keluar rumah je, awak keluar daripada rumah awak 50 meter, ada surau, awak pun berhenti kat situ, solat qasar tu tak boleh, sebab masih dalam kawasan tempat tinggal. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari, tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Okey, maksudnya kalau kita tahu, kalau contoh awak kata awak nak pergi ke mana-mana lah, okey, percutian aku ni seminggu, katakan seminggu, maksudnya dah melebihi daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, solat tu tak boleh nak pendekkan. Tidak menetap di satu tempat melebihi 3 hari. Okey, yang keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Maksud imam yang bermukim ni, kita pergi, awak dalam perjalanan, on the way, pergi, kemudian awak berhenti dekat masjid, imam tu tengah solat zuhur contoh. Awak tak boleh nak ikut imam yang bermukim. Maksudnya dia memang solat tempat dia tu lah, dia akan solat macam biasa lah, sedangkan kita nak pendekkan. So kita tak boleh nak berimam, ataupun tak boleh nak mengikut imam yang solat 4 rakaat. Takkan imam kan solat zuhur, imam mesti akan buat 4 rakaat. Kita yang nak qasar ni, kita yang nak pendekkan ni, takkan kita nak bagi salam semasa rakaat yang kedua. Tak boleh macam tu. Okey. Kemudian syarat perjalanan yang diharuskan dalam solat jamak dan qasar adalah, yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Kita tahu kita nak pergi mana. Tak boleh ikutlah, selagi minyak tak habis, aku larat lagi drive, pergi je. Tak boleh macam tu. Sebab dia kena tahu. Kita kena tahu kita nak pergi mana. Kalau contoh awak nak daripada KL nak pergi ke Terengganu, so kita tahu kita nak pergi Terengganu tu kat mana. Okay, Kuala Terengganu. Kalau nak pergi Kuala Terengganu,
tidak melebihi 3 hari. Nak duduk 2 malam je, ataupun 2 hari 1 malam je. Kemudian jarak perjalanan sehala melebihi 81 km. Ini syarat dia. Bila boleh nak pendekkan solat, jarak perjalanan dia sehala, pergi saja melebihi 81 km. Bukan untuk tujuan maksiat. Yang ketiga, bukan untuk tujuan maksiat. Kalau pergi tu dengan tujuan maksiat, tak boleh lah nak solat qasar kan. Okay. Pergi untuk tujuan yang baik, bukan tujuan yang buruk. Okey. Okey, kita tengok spektrum ilmu tu. Solat qasar hanya boleh dilaksanakan jika seseorang musafir berniat untuk tinggal di sesuatu tempat tidak melebihi 3 hari. Jika seseorang telah berniat untuk tinggal di sesuatu tempat melebihi 3 hari, iaitu 4 hari atau lebih, maka dia tidak lagi dikira sebagai musafir. Dan waktu ni dia kena solat macam biasa. Dia perlu menunaikan solat seperti biasa apabila sampai ke destinasi tersebut. Okey, katakanlah kampung awak memang dekat Terengganu, awak pun dekat Kuala Terengganu, awak pun pergi. Dalam perjalanan tu awak dah tahu dah, aku nak balik kampung ni seminggu, 7 hari katakan. Okey, bila awak sampai je dekat kampung awak tu, pada masa tu sampai je dekat Kuala Terengganu, awak terus kena solat macam biasa. Masuk waktu Zuhur kena solat 4 rakaat, masuk waktu Asar kena solat 4 rakaat. Macam biasalah. Bilangan rakaatnya tak boleh nak pendekkan. Nak buat Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, tak boleh. Sebab awak dah niat, awak tahu awak nak pergi tu selama seminggu. Okey. Dia boleh melaksanakan solat jamak dan qasar ketika dalam perjalanan pergi dan balik sahaja. Okey, dalam perjalanan tu boleh. Katakan awak gerak daripada KL nak pergi Terengganu, bertolak pukul 11 pagi. Mesti pada masa tu awak akan lalui tempoh perjalanan yang mana awak akan lalu waktu Zuhur dan waktu Asar. Pada masa tu awak bolehlah nak memendekkan solat. Okey, jika musafir tidak pasti tempoh tinggalnya di sesuatu tempat, maka dia dibenarkan solat qasar sehingga 18 hari. Okey. Ya, jika dia tidak pasti berapa hari dia nak pergi tu, sebab tak tahu kan. Contohnya awak nak pergi tu sebab ada orang sakit ke, kemudian awak nak pergi tu tak tahu lagi berapa hari. Nak stay kat sana berapa hari, awak tak tahu lagi, tak boleh nak buat keputusan. Bergantung kepada keadaan orang tu, dan dibenarkan sehingga 18 hari untuk awak solat qasar. Okey, solat qasar tadi juga boleh dicampur dengan dipanggil solat jamak qasar. Awak boleh himpunkan, macam contoh tadi Zuhur dengan Asar tadi tu, awak boleh jamak takdim qasar. Contohnya awak boleh solat jamak takdim, solat Asar dalam waktu Zuhur tu 2 rakaat, Asar pun 2 rakaat, awak boleh pendekkan. Okey. Contoh, wajib niat dalam hati. Cara nak tunaikan solat jamak qasar ni, wajib niat di dalam hati dan sunat melafazkannya. Kena ada lintasan hatilah. Apa-apa amalan pun kita ni berdasarkan dengan niat. Nak puasa kena niat, nak solat kena niat, mandi wajib kena niat, berwuduk kena niat, tayamum ada niat dia. Okey. Dan kalau nak solat jamak qasar ni, solat yang pertama, usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'at takdim imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat diqasarkan, dipendekkan, dan majmu'an dijamakkan kepada asar, jamak takdim. Kalau imam lah, kalau makmum lah, kalau seorang lah, lillahi ta'ala. Okey, kemudian tu solat yang pertama.
Dalam solat yang kedua, usalli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an ila az-zuhri jam'at takdim imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dan dihimpunkan di dalam waktu zuhur jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, kemudian tengok kat sini. Okey, jamak takdim. Jamak takdim disolat dalam waktu pertama, iaitu zuhur atau maghrib. Turutan solat dia boleh didahulukan solat yang waktunya terdahulu daripada solat yang waktunya terkemudian. Okey. Maksudnya kat sini, kalau awak nak solat jamak qasar untuk solat zuhur dan asar, nak solat jamak takdim, maksudnya solat dalam waktu zuhur, awak kena solat zuhur dulu 2 rakaat. Dah habis salam zuhur 2 rakaat, barulah awak bangun balik semayang asar 2 rakaat. Kena dahulukan solat yang waktunya terlebih dahulu. Okey, bilangan rakaat 2 rakaat zuhur, asar dan isyak. Okey. Kemudian jamak takhir. Okey, jamak takhir ni dan okey, yang tadi tu tertinggal. Maghrib kena 3 rakaat Okey. Dia tak boleh nak qasar. Kemudian jamak takhir dalam waktu kedua, iaitu waktu kedua ni sama ada asar ataupun syarat dia, turutan dia boleh didahulukan satu daripada kedua solat. Tak kisah nak solat yang mana dulu. Solat yang pertama boleh didahulukan kerana solat tersebut lebih dahulu daripada sudut turutan waktu. Awak sekarang dah berada dalam waktu isyak contohnya. So awak pun nak jamak takhir ni. Nak jamak takhir, macam mana awak nak buat? Nak solat yang mana dulu? Maghrib dulu ke isyak dulu? So mana-mana pun boleh. Kenapa solat maghrib boleh solat dulu berbanding solat isyak, padahal ni waktu isyak? Dia boleh solat dulu kerana maghrib dulu masuk sebelum isyak. Cuma kita nak jamak dalam waktu isyak. Yang kedua, solat kedua pula boleh didahulukan kerana solat tersebut adalah pemilik waktu. So ni sekarang kita dalam waktu isyak, kita nak solat isyak dulu walaupun maghrib tak solat lagi. Kenapa solat isyak dulu? Sebab waktu tu waktu isyak, bukan waktu maghrib. So solatlah isyak dulu. So mana-mana pun boleh. Untuk jamak takhir, mana-mana boleh pilih. Awak nak solat yang pertama dulu baru solat yang kedua, ataupun nak solat yang kedua dulu baru solat yang pertama. Kena ingat kena ingat solat jamak dan qasar ni yang boleh dikosarkan cuma solat zuhur, asar dan isyak sahaja. Maghrib tak. Kalau awak nak jamak qasar untuk solat, katakanlah solat maghrib dan isyak, maghrib tu awak kena solat 3 rakaat macam biasa. Kemudian dah habis salam, barulah awak bangun balik solat isyak 2 rakaat. Isyak je boleh dipendekkan. Kalau maghrib tak boleh dipendekkan. Faham dah kan tadi? Yang kita bincang tadi tu, jangan bercampur pula, takut awak pening. Pergi-pergi bila musafir, dah masuk waktu asar, awak pun tak apalah, nak solat asar dalam waktu maghrib lah, tak boleh macam tu. Asar dengan maghrib tak boleh jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Next. Kemudian unit yang ketiga, iaitu solat ketika sakit. Solat ketika sakit ialah solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna.
Solat ketika sakit boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain bahawa beliau menghidap penyakit buasir lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara solat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala jambin." Solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu maka solatlah dalam keadaan mengiring. Okey. Kemudian cara solat ketika sakit. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Okey, berdiri merupakan rukun bagi solat fardu. Niat berdiri tegak, takbiratul ihram. Okey, lagu yang kita hafal dulu tu adalah, okey, awak tahu berdiri tegak tu ataupun qiyam tu adalah rukun. Okey, macam mana solat dalam keadaan berdiri ni? Okey, yang pertama, awak kena takbiratul ihram, baca al-Fatihah, i'tidal dan salam disempurnakan seperti biasa. Yang kedua, rukuk disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dalam hati. Kemudian sujud disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi qadar rukuk dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud sama ada secara berdiri ataupun duduk. Jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Jika tidak mampu, boleh dilakukan di dalam hati. Okey. Kemudian duduk di antara dua sujud dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri ataupun duduk di antara dua sujud bagi yang biasa bagi yang duduk, atau duduk mengikut kemampuan seperti bersila. Kemudian tasyahud akhir. Jika tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Okey, ni solat dalam keadaan berdiri. Contohnya awak tak boleh nak sujud, tak boleh nak rukuk kan. Okay, so awak pun bangun, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca al-Fatihah apa semua. Kemudian untuk awak rukuk tu, awak gerakkan badan awak, turunkan sikit mengikut kemampuan. Sebab kita sakit kan, mengikut kemampuan, boleh tundukkan sikit. Okey, kemudian i'tidal, okey, tegakkan balik. Kemudian nak sujud, turun sujud. Okey. Awak tak boleh nak lipat badan ni, tak boleh nak turun sujud. Awak ikut je mana yang awak mampu. Okey, sujud duduk di antara dua sujud, kita buat isyarat macam tu je. Ataupun awak boleh, badan awak boleh tegak, tapi tak boleh nak menunduk langsung. Okey, tapi boleh berdiri. So awak pun mayang ikut kepala je. Okey, masa qiyam kita tegakkan kepala. Rukuk, turunkan sikit kepala. I'tidal, naikkan balik. Nak sujud, turunkan kepala semampu yang boleh. Duduk antara dua sujud, angkat balik. Kemudian sujud yang kedua, ikut kemampuan awak masing-masing. Okey. Kemudian solat secara duduk. Okey, solat secara duduk boleh dilaksanakan mengikut kemampuan seperti berikut. Duduk iftirash, iaitu duduk macam yang kita duduk di antara dua sujud tu. Itu duduk iftirash. Ataupun duduk di atas kerusi atau di tepi katil,
duduk dengan kaki berlunjur ke arah kiblat. Kaki kita pun berlunjur ke arah kiblat macam tu kan. Tak boleh nak lipat kaki untuk bersila. Duduklah macam mana yang awak boleh duduk. Okey, yang pertama, memulakan solat dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuan. Okey, kena bangun dulu. Bangun dulu kan. Akad takbir, Allahu Akbar, baru duduk. Kalau tak mampu nak berdiri lama, okey, kita pun duduk. Okay. Yang kedua, takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah. Iktidal, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud dilaksanakan dalam keadaan badan tegak. Kita cuma boleh duduk kan. Kemudian rukuk dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud kalau mampu. Kalau tak mampu, turunkan sikit pun tak apa. Dalam keadaan duduk, kita pun turunkan sikit. Okey, jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Jika tidak mampu, tundukkan badan sekadar yang berkemampuan. Okey, sujud pula dilaksanakan dengan sujud seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding yang rukuk tadi. Dan jika tidak mampu, tundukkan sekadarnya. Okey. Kita bagi. Solat secara duduk ni, awak dah duduk. Okey, mulakan solat tadi. Kalau boleh berdiri, kita berdiri dulu baru kita duduk. Kalau tak boleh, tak mampu nak berdiri lama, rasa macam nak tumbang ke apa, awak boleh terus duduk atas kerusi ke duduk macam mana yang awak boleh duduk, terus akad takbir. Bacalah kita al-Fatihah, baca. Nak rukuk, okey, kita rukuk. Tundukkan badan sikit. Kemudian iktidal, tegak balik. Kemudian kita sujud tadi. Okey. Kita sujud tadi, kalau boleh rendahkan sikit sujud rukun sujud berbanding dengan rukun rukuk tadi. Kalau rukuk sampai sini, sujud sikit lagi. Okey. Untuk ada perbezaan. Bukan apa, takut kita terlupa. Sekarang ni aku tengah sujud ke tengah rukuk. Biasa dalam solat macam itulah. Sebab tu kena ada batas-batas yang membezakan rukun tu. Okey. Sampailah kita tahiyat akhir dalam keadaan yang kesemuanya duduk. Okey, solat secara mengiring. Solat secara mengiring. Okey, tadi solat secara duduk tadi. Okey. Duduk yang macam kita bincang tadi, duduk semampunya. Duduk yang mana kita mampu saja. Dan pergerakan tu kita kena, kalau boleh bongkokkan badan, kita bongkokkan badan. Kalau tak boleh, sekadar kita dalam keadaan duduk, tapi yang menggerakkan rukun, yang membezakan rukun tu adalah gerakan kepala kita. Okey, kemudian solat secara mengiring. Solat secara mengiring maksudnya kita mengiring belah kiri ataupun belah kanan. Okey, pesakit mengiringkan badan ke atas rusuk kanan. Jika tidak mampu, boleh mengiring ke atas rusuk kiri. Muka dan dada dihadapkan ke kiblat. Ikutlah yang mana boleh mengiring. Okey, kalau saya baru ni mula-mula selepas aksiden tu masuk ward, saya belah kiri, cedera belah kiri. So kita cubalah untuk mengiring di sebelah kanan, tempat yang tak sakit. Okey. Kemudian pesakit mengiring ketika bacaan al-Fatihah, iktidal, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud. Okey, yang ketiga, rukuk dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala. Sujud dilaksanakan dengan menurunkan kepala melebihi kadar rukuk tadi. Jika tidak mampu, turunkan sekadar yang berkemampuan. Okey, seterusnya, jika tidak mampu menundukkan kepala, gunakan isyarat mata. Jika tidak mampu, lakukan solat di dalam hati. Okey, kita duduk macam ni kan, awak dah mengiring tu. Kemudian kepala je lah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar.
Duduk antara dua sujud, angkat sikit, Allahu Akbar. Okay. Kepala je. Sebab kita dah dalam keadaan yang mudarat. Kita dalam keadaan yang kita sakit. Tak boleh nak sempurna tu tak boleh, tapi kita kena tunaikan solat. Okey, kemudian solat secara menelentang. Solat secara menelentang ni maksudnya awak terlentang teruslah. Okey, pesakit menelentang, kepala diangkat sedikit agar muka dapat menghadap ke kiblat. Kaki pesakit melunjur ke arah kiblat. Okey, kita duduk menelentang macam kita tidur biasa, cuma kepala ni angkat sikit supaya mata kita boleh muka seboleh-bolehnya muka dan kita ni menghadap ke kiblat. Okey, solat dilakukan dengan isyarat kepala. Kita duduk macam ni kan, duduk menelentang ni, kepala je. Rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala melebihi qadar rukuk, dan jika tidak mampu gunakan isyarat mata. Rukuk dilakukan dengan menutup separuh kelopak mata. Sujud dilakukan dengan memejamkan seluruh kelopak mata. Jika tidak mampu, lakukanlah solat di dalam hati. Okey. Kemudian kalau dah menelentang tu, kita duduk tangan straight, tangan tak boleh nak bergerak, kepala je boleh. Contohnya, okey, dalam keadaan menelentang tu, awak pun gerakkan sikit kepala. Okay. Masa qiyam tegak, okey, duduk macam tu. Mata tengok kiblat. Kemudian bila dah rukuk, okey, tunduk sikit. Gerakkan sikit kepala, i'tidal, berbalik. Kemudian sujud tu semampu yang boleh. Masa kita buat tu kita bacalah. Kan? Okey. Kepala bergerak, tapi dalam bacaan tu jangan gerak kepala saja, mesti ada bacaan dia. Rukuk. Kita rukuk, tunduk sikit kepala, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey. 3 kali. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd. Sujud, Allahu Akbar. Ni dalam keadaan menelentang ni, cuma kita lapiklah bantal ke apa ke, ataupun kalau dekat hospital boleh naikkan sikit katil tu kan, naikkan badan kita sikit tu, bolehlah. Kita dalam keadaan tidur menelentang tu, kita solat. Okey, jika tak mampu, kepala pun tak boleh bergerak, contohnya leher dia patah, duduk macam ni je, guna isyarat mata. Masa qiyam, contohnya kita dah angkat takbir Allahu Akbar, masa tu mata kita ni bukalah, baca Al-Fatihah, baca apa semua. Bila rukuk sepetkan sikit mata, tutup sikit mata, i'tidal, buka balik. Kemudian ketika sujud tu pejam keseluruhan mata, memejamkan seluruh kelopak mata, boleh pejam habis. Duduk antara dua sujud, buka sikit. Kita nak bezakan setiap rukun tu. Dalam keadaan kita pejam tu, kita sedang sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana Allahu Akbar, buka sikit. Duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua tu tutup balik sampailah ke tahiyat akhir. Okey. InsyaAllah bila kita ada pertemuan di sekolah nanti, kita boleh buat simulasi untuk solat yang kita belajar gini ni lah. Solat ketika berdiri sahaja macam mana, solat ketika duduk macam mana, duduk bersila macam mana, duduk iftirash macam mana, duduk di atas kerusi solatnya macam mana, isyarat dengan kelopak mata macam mana, solat ketika tidur mengiring apa benda tu. Okey, insya-Allah kita akan buat simulasi nanti. Okey. Okey, baik, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Diharap apa yang saya kongsikan ataupun apa yang kita belajar ini dapat memberi manfaat untuk anda semua. Mungkin di perbatasan video ni kita tak mampu untuk
menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan ni, tapi awak boleh carilah di awak boleh tengok dalam channel-channel yang mana yang ada dia tunjuk simulasi yang ni. Okey, bila kita dah boleh bersekolah nanti, kita akan buat simulasi ni. Kita pula boleh buat video untuk manfaat orang lain pula, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.